Satu, dua, tiga. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang kepada Encik Edward Anak Atok. Terima kasih kerana sudi hadir kepada sesi Talk About Oil Palm. Nama saya Divni bin Alamu Anak Edward. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian dengan pengembangan pertanian dengan pendidikan semester kedua. Dengan segala hormatnya, saya mengeluhkan Encik Edward untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Cik Divni. Nama saya Edward Anak Atok. Saya merupakan bekerja sebagai pembantu pegawai perikanan di Jabatan Pertanian Bahagian Suriaman. Iaitu saya juga merupakan pengusaha ladang kelapa sawit yang bertempat di Layar Betong, Sarawak. Saya bermula berkecimpung di dalam dunia perusahaan kelapa sawit ini sejak daripada kecil, di mana saya merupakan penerus perusahaan kelapa sawit keluarga saya. Terima kasih kepada Cik Devani lagi kena mengundang saya untuk talk about oil palm. Okay. Terima kasih atas info yang diberikan. Sebelum kita meneruskan sesi temu ramah kita, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai topik perbualan kita pada hari ini. Topik yang akan kita ceritakan adalah topik mengenai perosak dan penyakit yang terdapat pada pokok kelapa sawit. Seringkali kita mendengar atau membaca akhbar serta berita mengenai penurunan kualiti serta kuantiti kelapa sawit. Hal ini adalah disebabkan perkara-perkara tertentu. Dua yang terutama ialah perosak atau penyakit. Contohnya untuk haiwan perosak seperti nettle caterpillar, bagworm, rhinoceros beetle, dan bunch moth. Manakala untuk penyakit lain, tak lain tak bukan adalah ganoderma. Tanpa membuang masa, kita akan terus kepada sesi pertanyaan mengenai perosak dan penyakit di kelapa sawit. Berdasarkan pengalaman Encik, semenjak berkecimpung di dalam dunia pertanian, terutamanya dalam bidang perusahaan kelapa sawit, apakah jenis penyakit yang sering kali memberikan masalah yang membawa kepada kemerosotan yang drastik terhadap perkembangan pertumbuhan serta pengeluaran tanaman kelapa sawit Encik? Okey, terima kasih. Pada pendapat saya, selalunya penyakit yang sering menyerang kelapa sawit, pokok kelapa sawit tadi, tanaman kelapa sawit kita ialah fungus sebenarnya ya. Contohnya yang biasalah Ganoderma, yang mana penyakit ini sebenarnya dikenali sebagai penyakit erput pangkal batang, basal stem rot disease. Itulah nama dia. Ya. Ganoderma. Okey. Apakah faktor-faktor terjadi serangan daripada penyakit tersebut? Erput akar ini ya, Ganoderma ini adalah disebabkan oleh kulat. Ya, kulat yang kita namakan Ganoderma lucidum. Kulat ini dormant sebagai menicillium yang vegetatif pada akar-akar yang berpenyakit ya, atau bahan organik mati di dalam tanah yang reput. Faktor utama ini terjadi semasa permulaan penanaman kelapa sawit, di mana semasa penyediaan tapak tanaman kelapa sawit ini, pokok-pokok yang terdahulunya, pokok tua yang mereput serta sudah tumbuhi kulat, ditanam semula ke dalam tanah dan menyebabkan penyaliran penyakit kulat tersebut berterusan hidup di dalam tanah lalu menyerap kepada akar-akar pokok yang baru kita tanam tu. Hal ini juga menyatakan bahawa pentingnya penyediaan tapak kawasan penanaman kita merupakan proses yang paling penting di dalam menghindari penyakit Ganoderma ini. Selain itu, apabila keadaan sesuai, ulat ini akan aktif dan boleh menjangkiti pokok tumbuhan melalui luka pada akar tanaman kita tadi. Patogen ini juga boleh merebak daripada akar, hanya akan terbentuk selepas beberapa tahun sakitan dan boleh menyebabkan
reputan pada bahagian pangkal batang dan sistem akar sebelum kemunculannya basic diokarpa atau kemunculan ini akan ditiup angin ke bahagian terbuka pada pangkal pokok secara dia merebaklah yang sihat dan akan memulakan jangkitan. Walau bagaimanapun, kebanyakan jangkitan adalah disebabkan oleh pergerakan patogen yang melalui tanah dan di sepanjang akar-akar yang berpenyakit. Ya, kalau kelapa sawit kita akan ada sakit, ya cepat merebak lah, ya melalui akar-akar yang merput. Oke, baik. Oke, untuk soalan seterusnya, sudah kita kenal pasti siapakah yang menyebabkan penyakit itu tersebar. So, soalannya adalah sudah semestinya mengenai apakah kesan daripada serangan penyakit tersebut. Uh, Petunjuk awal penyakit ini adalah kemerosotan dan kematian yang cepat pada pokok yang dijangkiti. Itulah kesan dia yang ketara lah daripada serangan tersebut. Dijangkiti, di mana jasad bersepora yang besar berwarna merah ini dan berbentuk kepingan seperti para terbentuk di pangkal pokok yang berpenyakit. Jasad ini dikenali sebagai Biosediocarpa. Biosediocarpa ini mempunyai permukaan atas yang licin dan bersinar, sementara bahagian bawahnya berwarna putih. Akar yang berpenyakit ini akan merput dan menjadi warna putih dengan tumpuk-tumpuk hitam. Pokok yang teruk dijangkiti akan kehilangan banyak air, kehilangan banyak akar, cengkaman dan senang tumbang apabila ditiup angin. Inilah yang akibat daripada repot akar tadi lah. Kebanyakan pokok yang berpenyakit akan mati sejurus selepas simptom awal muncul. Walau bagaimanapun setengah mungkin akan mati perlahan-lahan selama beberapa tahun lah ya. Oke. Sudah kita kenal pasti kesan yang disebabkan oleh Ganoderma ini. Oke, berdasarkan pengalaman Encik, bagaimanakah ataupun apakah solusi yang Encik gunakan untuk menangani masalah tersebut? Ya, terdapat berbagai cara lah untuk kita mengatasi masalah tersebut. Salah satu daripadanya adalah kita yang pertama elakkan daripada berlakunya luka dan kecederaan mekanikal pada batang dan akar pokok kita semasa penanaman, terutamanya ketika mengendalikan waktu kita memutar rumput, mesin rumput dan semasa melakukan kerja-kerja merumpai dan mengembur tanah jangan terkena akar lah. Pastikan pembajaan yang seimbang dan mencukupi bagi memastikan pokok sentiasa berada dalam keadaan sihat. Yang ketiga, jika pokok dikenal pasti telah diserang, maka rawatan secara membuat parit pentaraan sedalam 1 meter perlu dilakukan untuk menghalang daripada menjangkit dari pokok ke pokok. Ya, itu cara kita menghalang dia lah daripada merebak. Oke. Usai sudah pertanyaan saya mengenai penyakit yang menyerang pokok kelapa sawit. Untuk yang seterusnya adalah mengenai perosak yang menyerang tanaman kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui, pada peringkat awal menanam kelapa sawit, biasanya terdapat berbagai jenis perosak yang menyerang tanaman ini. Serangan ini boleh berlaku di kawasan yang baru, dibangunkan, dan juga di kawasan tanaman semula. Kerosakan tanaman ini adalah disebabkan oleh dua jenis perosak, yaitu serangga dan haiwan mamalia. Serangga perosak utama termasuklah kumbang koboi, kumbang badak, anai-anai, dan belalang. Manakala perosak haiwan mamalia pula seperti tikus, landak, babi hutan, monyet, dan gajah. Pengawalan perosak ini adalah penting dan sekiranya tidak dikawal, dari peringkat awal ia akan menyebabkan kerugian yang besar
karena melambatkan pertumbuhan dan mengurangkan hasil. Serangan yang teruk akan menyebabkan kematian kepada tanaman yang baru ditanam. Baiklah Encik, apakah jenis perosak yang sering menyerang tanaman pokok kelapa sawit Encik? Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Biasa aja lah perusak yang sering menyerang tanaman kelapa sawit. Ya jelas terdiri daripada seperti yang Cik kata tadi lah kumbang kaboy, kumbang badak, anai-anai dan belalang. Akan tetapi saya hanya mengulas mengenai dua jenis perosak serangga yang seringkali ya menyerang tanaman pokok kelapa sawit saya. Yang pertama ialah kumbang badak, Oryctis retoricus adalah perosak utama tanaman kelapa sawit di peringkat awal tanaman. Serangan kumbang ini berlaku dengan teruk sekiranya kawasan tersebut mempunyai tempat pembiakannya seperti tunggul reput, tempat dia membiak lah, dan bahan organik yang mereput seperti habuk papan, tahi lembu dan tanan buah yang kosong yang reput. Jadi tarikan kepada kumbang ini ya. Kaedah penanaman semula tanpa pembakaran boleh juga menimbulkan masalah karena batang sawit yang ditumbang, dicari dan dibiarkan mereput, menarik perhatian perosak ini ya untuk dijadikan tempat pembiakannya. Ya, penanaman semula secara tanaman bawahan, penanaman semula di bawah pokok sawit yang tua, kemudiannya diracun juga mengalahkan pembiakan serangga ini ya. Seterusnya ialah belalang. Belalang ini juga satu daripada serangga menjadi perosak utama dalam keadaan cuaca yang sesuai di mana populasi perosak ini meningkat. Serangga perosak ini bermula dengan kerosakan pada tanaman penutup bumi dan kemudiannya memakan daun kelapa sawit yang muda. Belalang kunyit ini, Belenga nicocronis, didapati merosakkan tanaman kelapa sawit. Ia bertelur dalam kelompok di mana di antara 70 ke 100 biji ya, yang ditanamnya di dalam tanah dengan kedalaman 5 mm, tidak juga dalam, sehingga 8 mm. Telur ini akan menetas dalam tempoh 2 bulan dan melalui 6 peringkat nimpa sebelum menjadi dewasa dalam tempoh 80 hari. Inilah dia cerita belalang tu. Oke, sudah pastinya kita tahu perosak yang sering kali menyerang pokok kelapa sawit Encik iaitu kumbang, badak dengan belalang. Okey, daripada kesan-kesan daripada ancaman dua jenis penyakit ini, perosak ini, apakah faktor-faktor terjadinya serangan daripada kedua-dua perosak tersebut? Ya, faktor terjadinya serangan perosak kumbang badak ini adalah apabila pengenalan kepada pembakaran sifar sawit, yaitu bermakna sebelum menanam sawit, kelapa sawit, kita tidak ada membuat pembakaran. Ini maksud dia sifar. Kelapa sawit yang sebelum ditanam semula. Serpihan pokok kelapa sawit yang reput di kawasan penanaman semula merupakan tempat pembiakan yang sangat baik untuk kumbang ini ya. Karena dia lembab dan sesuai untuk dia. Amalan tanaman bawah yakini anak benih tanaman ini di bawah pokok kelapa sawit yang tua yang telah diracun, berbanding dengan batang yang dikerat di atas tanah. Pokok kelapa sawit yang mati tetapi masih tegak menarik lebih banyak kumbang. Seterusnya adalah untuk perosak seperti belalang. Belalang ini sifatnya suka makan daun dan terutama daun yang pucuknya, karena daun ini adalah lembut dan
mudah dikunyah. Ya, Sangat betul ya. Belalang merupakan perosak yang sangat memberikan masalah kepada semua jenis em, petani-petani yang mengusahakan pokok kelapa sawit. Seterusnya, selepas kita ya. mengetahui tentang faktor-faktor terjadinya serangan, jadi untuk soalan seterusnya adalah kita mengenal pasti ataupun apakah kesan daripada serangan kedua-dua penyakit perosak tersebut. Kesan daripada perosak kumbang badak ini adalah menyebabkan daun muda yang keluar akan berbentuk seperti kipas, tidak menentu lah, tidak tersusun pada bahagian hujungnya. Serangan yang teruk akan menyebabkan pertumbuhan pokok terbantut. Manakala serangan yang sangat teruk akan menyebabkan kematian juga, boleh menyebabkan kematian pada pokok. Seterusnya ialah kesan daripada serangan belalang yang bermula dengan kerosakan pada tanaman penutup bumi dan kemudiannya memakan daun kelapa sawit yang masih muda. Belalang kunyit ini adalah kunyit ini yang di nama saintifiknya adalah Vellenga nitrocarpnis. Dia dapati merosakkan tanaman kelapa sawit. Ia bertelur dalam, seperti kita kata tadi, ya, dalam antara 70 ke 100 biji ya, suatu sekali ya, pada satu masa. Tanaman dalam tanah dengan yang ditanamnya di dalam tanah sedalam 5 mm dan sehingga 8 mm. Telur ini akan menetas dalam tempoh 2 bulan dan melalui 6 peringkat yaitu nimpa sebelum menjadi dewasa dalam tempoh 80 hari. Inilah proses belalang ya, belum jadi dewasa. Okey. Nampaknya Encik sangat mengambil berat ya tentang perosak-perosak serta penyakit yang menyerang pokok kelapa sawit Encik. Okey. Ya, Untuk ya. soalan terakhir ialah bagaimanakah ataupun apakah solusi yang dapat Encik gunakan untuk mengatasi masalah kedua-dua perosak tersebut? Untuk perosak seperti kumbang badak, selalunya saya mengatasi masalah ini tersebut dengan cara kawalan dengan kimia serangga perosak ini adalah dengan menyembur racun sepotrometrin ataupun lambda cetro cehalotrin pada bahagian pangkal pucuk sawit, kelapa sawit. Butiran racun karboforan didapati berkesan untuk mengawal serangga kumbang ini ya, sekiranya diletakkan pada bahagian yang sama dengan tadi, sama dengan kimia tadi ya. Manakala untuk serangan perosak belalang pula, saya menggunakan cara seperti inilah. Kawalan yang berkesan untuk perosak ini adalah dengan menanam kacang penutup bumi untuk mengurangkan kawasan pembiakannya. Perosak ini akan bertelur di kawasan yang terbuka dan berpasir. Sekiranya serangan telah berlaku, racun tryptophan dan cleperephos adalah yang hendaklah disembur pada bagian daun kelapa sawit. Semasa penyediaan larutan ini, gula boleh juga ditambah di dalam larutan tersebut untuk menarik minat belalang tersebut memakan daun yang telah kita sembur itu dan seterusnya memakan racun-racun yang telah disembur lah. Itulah kaedah yang saya gunakan pada ladang saya. Okey, sekian saja sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Edward kerana sudi ditemu ramah oleh saya mengenai topik Talk About Oil Palm. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.